Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar hujah Ustaz Ridwan Abu Bakar menyanggah kenyataan Abdul Hadi yang mengatakan PKR lawan Al-Quran. Dan di akhir nanti kita akan dengar komen macam biasa. Haji Abdul Hadi Awang yang menulis dengan tajuk hari ini, kira-kira beberapa jam yang lalu, dengan tajuk PKR lawan Al-Quran 4 jam yang lalu. Ustaz Hadi tulis 4 jam yang lalu dan ini disiarkan dalam page rasmi Abdul Hadi Awang, page rasmi Harakah Daily, page rasmi Parti Islam Se-Malaysia. Dia tulis tajuk dia Minda Presiden PAS. Minda Presiden PAS di bawah tajuk PKR lawan Islam. PKR pula kena kali ini, PKR lawan Islam. Tuan-tuan, saya namakan pemikiran Haji Hadi ini, kenapa perlu disanggah? Kerana pemikiran Haji Hadi ini jahat dan songsang. Sekali lagi saya ulang. Saya tak kata Haji Hadi, tapi saya kata pemikiran gaya Haji Hadi ini adalah pemikiran yang jahat. Kenapa jahat? Jahat kerana dia menimbulkan persepsi tentang sah dan batal iman. Dia kata lawan Al-Quran. Tak ada orang yang lawan Al-Quran, mesti orang itu adalah orang yang celaka. Dan yang keduanya, kenapa kita kata songsang? Songsang kerana Haji Hadi hanya berpijak di atas cara dia berfikir. Lalu dia menganggap kata itu adalah pemikiran Islam yang sebenar. Ataupun dia kata itulah Al-Quranul Karim. Inilah sebab saya kata songsang. Sebab sebenarnya premis yang Haji Hadi berpijak untuk kata kawan tu kafir, kawan tu lawan Quran, kawan tu sesat, kawan tu golongan munafik dan sebagainya, bukan premis Al-Quran yang tepat. Tetapi dia merujuk kepada cara fikir dia, gaya fikir dia, apa yang dia fikir. Siapa yang bertentangan dengan apa yang dia fikir, maka orang itu lawan dengan Al-Quran. Sebab itu saya kata pemikiran Haji Hadi Awang adalah pemikiran yang jahat dan pemikiran yang songsang. Lalu pemikiran seumpama ini perlu untuk kita sanggah, kita lawan, dan untuk kita jelaskan kepada masyarakat dia tidak ada keterkaitan langsung dengan Islam itu sendiri. Okey tuan-tuan, hak tulisan Haji Hadi hari ini, Haji Hadi memulakan dengan menyebut macam ni. Tuan-tuan, Haji Hadi menyebut macam ni: ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat PKR sepatutnya bersikap menyerang terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama. Demikian kata salah seorang pemimpin parti itu dalam ucapan penggulungan di Kongres Nasional khas PKR semalam. Okey. Apa Haji Hadi sebut? Haji Hadi, kalau tuan-tuan tengok semalam apa yang berlaku dalam Kongres PKR, bukan seorang, beberapa orang menyebut tentang macam mana pemikiran Haji Hadi ini bahaya. Pemikiran yang dibawa oleh PAS ini bahaya. Terutamanya dalam hal mereka mempolitikkan agama. Mempolitikkan agama. Haji Hadi nukil benda yang sama. Dan Haji Hadi, dia tidak menjawab dari sudut mempertahankan, mempolitikkan agama itu boleh, ataupun mempertahankan dengan menyatakan bahawasanya pemikiran yang sebenar mempolitikkan agama adalah macam pemikiran dia. Bukan itu yang dilakukan oleh Haji Hadi. Tuan-tuan, selepas perenggan tu, Haji Hadi pun mula. Hal ini jelas menunjukkan kejahilan dan sifat buta Al-Quran yang lebih parah daripada sifat buta huruf. Al-Quran menegaskan, dia mula main melalut-melalut, dan dia mula bawa main hujah-hujah. Dia bawa main pandangan Al-Mawardi sebagai contoh. Tujuan, apa makna khalifah tu? Makna khalifah adalah iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan menguruskan urusan politik dengan agama. Itu memang pandangan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Mawardi. Itulah pandangan Ibn Khaldun yang dia nukilkan. Dan dia bawa, apa kaitan dengan seruan pemimpin PKR yang kata kuncinya adalah mempolitikkan agama? Kita bukan berbicara tentang politik Islam,
Tetapi kita berbicara tentang ada orang yang menjadikan Islam itu sebagai bahan politik. Mereka mempolitikkan Islam. Ini kata kuncinya. Tapi Haji Hadi dia macam-macam buat, saudara, dengan penuh sedar saya sebut, macam buat pekak badak. Dia kira hak dia saja. Dia nak kira hak dia. Dia nak lepas tu dia sebut tentang konsep politik Islam. Tuan-tuan, mari kita tengok bagi betul semua. Yang kita duk pertikai selama ni, kita tu amanah, kita tu sebahagian ustaz bebas, ustaz sebahagian daripada ulama-ulama yang muktabar, ustaz tokoh-tokoh hebat dan sebagainya lah. Kita tu adalah sebahagian daripada pemimpin Pakatan Harapan. Hak kita duk pertikai itu adalah kerja buat mereka untuk mempolitikkan agama. Macam mana kita mempolitikkan agama? Tuan-tuan, mari kita tengok. Tuan-tuan baca dalam sejarah, orang baca ayat suci Al-Quranul Karim, lalu orang jadikan dia sebagai medan politik, ambil ayat tersebut, letak kepada dia. Dan letak kepada dia itu maksudnya, ambil ayat tersebut, berpihak kepada dia, siapa yang lawan dengan dia, artinya lawan ayat tersebut. Ini pernah berlaku kepada siapa? Ini pernah berlaku, kalau klasik punya contoh, adalah kepada golongan Khawarij. Khawarij ambil ayat daripada surah Yusuf. Inil hukma illa lillah. Tidak ada hukum, sesungguhnya hukum itu adalah hukum Allah. Mereka baca ayat ni dan mereka kata orang lain semua lawan dengan hukum Allah. Ali mereka kafirkan, Muawiyah mereka kafirkan, semua orang yang tak sama dengan mereka kafirkan. Inilah masalah Khawarij. Dan itulah makna mempolitikkan agama, mempolitikkan hujah, mempolitikkan Al-Quran. Tuan-tuan tengok contoh yang lain. Apabila Tan Sri Muhyiddin didakwa, didakwa oleh pihak SPRM, dibawa ke mahkamah dan sebagainya, hari itu semua wakil rakyat PAS, wakil rakyat bersatu, pakat bersolidariti dengan Tan Sri Muhyiddin. Patut, kerana itu pemimpin mereka. Patut. Tapi bila mai satu orang yang bernama Fadli, wakil rakyat kawasan Pasir Mas, dia ambil ungkapan Nabi Musa, ungkapan kaum Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun. Dia baca ayat faqdi ma antaqat innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya. Hukumlah selama mana kamu boleh berhukum. Kamu hanya akan berhukum di dunia ini sahaja. Apa kaitan ayat itu? Ayat itu yang menandakan tentang Fir'aun yang zalim itu, yang hukum ikut suka dia, berbanding dengan Datuk Seri Anwar yang sebenarnya bukan kerja dia tapi kerja pendakwaan, yang buat mengikut stepnya, yang buat mengikut peraturannya, yang buat ikut perkara yang buat mengikut perundangannya. Satu ketika dalam pimpin Pilihan Raya Padang Serai, Muhyiddin Yassin yang sama, ketika itu dia telah mencabar, kalau berani bawa dia ke mahkamah, esok pun tak apa. Bila bawa ke mahkamah, mai Fadli ini, mai beberapa orang yang lain baca ayat suci Al-Quran, faqdi ma antaqat, hendaklah kamu hukum, sesungguhnya kamu boleh hukum, kerana kamu hanya boleh berhukum di dunia ini saja. Apakah itu tidak dikatakan menggunakan ayat suci Al-Quranul Karim? Mempergunakan. Adapun kalau nak menceritakan, okey, yang selebihnya, tuan-tuan, hari Jumaat lepas, nama khatib tersebut adalah Syaharuddin bin Ibrahim. Dia telah berkhutbah di sebuah masjid, nama masjid tu Masjid Rahman Putra, di kampung Sungai Limau, dalam Dun Luneh, dalam Parlimen Padang Serai. Dun Luneh dan Parlimen Padang Serai wakil rakyat yang sama daripada Parti Bersatu. Khatib ini dalam khutbahnya dia telah menyebut beberapa perkara. Antara lain, dia telah menyatakan bahawasanya kita perlu berdoa untuk mengekalkan kepimpinan Menteri Besar Kedah dalam PRN yang akan datang. Apakah itu tidak mempergunakan agama, mempergunakan institusi agama, menggunakan markas agama? Tuan-tuan, Nabi pernah bersabda. Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi, kalau kamu lihat ada orang yabta'u fil masajid, yang berjual beli di masjid, dia jual beli untuk keuntungan peribadi dia, untuk keuntungan syarikat dia, maka kata Nabi, maka bangunlah dan berdoalah, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada perniagaan kamu.
Kenapa? Apa hikmah dia? Kenapa? Pasal apa? Nabi suruh doakan kehancuran. Nabi suruh doakan kebangkrapan dia. Sedangkan agama ni galak kita untuk berniaga. Kerana mempergunakan agama. Tempat umum. Tempat yang disebut wa annal masajida lillah. Kamu kena cakap perkara yang mendamaikan. Kamu kena cakap perkara yang menjadi persepahaman. Kamu kena cakap perkara yang boleh membina dan membentuk umat ini. Bukan dengan cara kamu datang untuk memberikan keuntungan peribadi kepada kamu. Nabi kata doakan supaya dia rugi. La arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan kamu. Yang mai sembahyang di Masjid Rahman Putra itu, ada orang yang tak sokong mana-mana parti. Umat Islam semua pakat mai. Tiba-tiba dia ajak ke arah tersebut. Apakah itu tidak dikatakan mempolitikkan agama? Dia condemn berkaitan dengan kenyataan. Dia kata penolakan KXP, bandar udara ataupun Kulim, lapangan terbang Kulim, lapangan terbang Kargo Kulim. Dia kata penolakan, dan dia kata tidak dibenarkan keluar KWSP secara bersasar. Itu zalim. Betulkah cara fikir itu? Itulah makna mempolitikkan agama. Kamu letak di atas satu membar yang orang tak boleh jawab. Sedangkan polisi negara, dalam pentadbiran ni, kita dah letak dah. Para ulama kita dah letak dah. Bagaimana kaedah dalam mentadbir ini? Tasarruful imam ala ra'iyyati manutum bil maslahah. Tindakan imam ke atas rakyat, tindakan pemimpin untuk menguruskan hal-hal ehwal rakyat ini, dia bermula bertitik tolak daripada persoalan maslahah. Maslahah semasa dan keperluan semasa dan sebagainya, itu diputuskan oleh pentadbiran semasa, diputuskan oleh pemerintah semasa. Tiba-tiba pentadbiran dan polisi seumpama itu, kamu anggap dia sebagai zalim. Itu adalah mempolitikkan agama. Kamu guna membar mempolitikkan agama. Jadi untuk haji-haji, kita nak bagi tahu, hak kita duk kata kita nak serang, bukan kita tolak Quran, tapi kita kata kita tolak bagaimana mereka itu mempergunakan agama. Cukup saya rasa itu komen saya lah. Memang kalau kita lihat lah, apa yang dibawa oleh PAS lah. Kalau kita tak ikut dia orang lah, macam kita tak ikut Al-Quran dan hadis. Sebenarnya Al-Quran dan hadis ni bukan milik siapa-siapa. Allah turunkan untuk kita semua. Tapi dia orang buat seolah kalau kita tak sokong dia orang, mulalah macam kita tengok tolak PRU lepas tak pangkah PN, mulalah dia orang kafirkan apa kan. So maksudnya dia orang terlalu taksub dengan agama. Cukup bahaya pemikiran ini. So marilah kita sama-sama menghayati Islam yang sebenar seperti yang telah disyarahkan oleh Ustaz Ridwan Abu Bakar tadi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.